Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan, sila tekan butang subscribe, like dan share. Daulat Tuanku, Digarhayu Tuanku, Kebawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas berita yang amat menggembirakan. Daulat Tuanku, baru saja diterima 30 Jun 2023. Agong berharap Malaysia, Arab Saudi tingkatkan hubungan perpaduan ummah. Berita penuh. Kuala Lumpur, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan harapan agar negara Malaysia dan juga negara Arab Saudi supaya dapat mempertingkatkan dan dapat memperkukuhkan lagi hubungan dua hala dan perpaduan ummah. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menzahirkan harapan tersebut pada satu majlis jamuan teh petang yang dianjurkan oleh Putra Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi, iaitu Putra Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Mina semalam. Turut berangkat ialah pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasan Al Ibrahim Alam Shah. Dalam majlis yang berlangsung selama 1 jam tersebut, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah pun berkenan untuk bertukar-tukar pandangan bersama Yang Amat Mulia Putra Mohammed dalam pelbagai perkara, termasuk hubungan dua hala yang telah lama terjalin erat dan sangat istimewa di antara Malaysia dan Arab Saudi, menurut satu catatan di Facebook Istana Negara pada Jumaat yang lalu. Dilaporkan Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan ucapan tahniah kepada Putra Mohammed di atas persiapan rapi dan kejayaan oleh Kerajaan Arab Saudi menerima 2 juta jemaah haji bagi musim haji pada tahun ini, iaitu jumlah terbesar semenjak COVID-19 yang lalu. Pertemuan berkenaan juga adalah merupakan satu manifestasi hubungan akrab di antara kedua-dua negara. Berita ini daripada sumber bernama diterbitkan semula di sinarharian.com.my. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, marilah kita mendoakan supaya usia Kebawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong serta pemerintahan Baginda akan terus berkekalan. Kita juga mendoakan semoga hasil daripada usaha untuk membawa lebih banyak pelabur-pelabur melalui satu ikatan akrab persaudaraan ummah di antara Malaysia dan Arab Saudi akan membantu negara Malaysia untuk dapat memperbaiki semula ekonomi negara Malaysia. Kita doakan kepimpinan daripada negara Arab Saudi sendiri supaya mereka juga berada dalam keadaan yang dirahmati oleh Tuhan Yang Esa dan semakin maju jaya. Kita juga mendoakan semoga negara Malaysia akan terus menjadi negara yang aman damai, makmur dan dirahmati oleh Tuhan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Perkara yang paling dahsyat pernah saya baca adalah perkara ini, saya fikir. Bayangkan 44 juta ringgit tunai. Berapa banyak tu? Cuba kamu komen, mana tahu ada yang kerja bank kah, kerja memang accountant kah, kerja memang dealing with money, cash money.
44 juta cash ni berapa banyak? Mana tahu kamu ada pengalaman, coba komen. Berapa banyak 44 juta ini? Berapa bag? Cukupkah satu kereta? Tapi memang betul, pelik tapi benar. Tapi ini sudah terjadi. 44 juta ringgit Malaysia cash ditemui di pejabat, di rumah bekas seorang pengarah Jabatan Air Negeri Sabah. Aduh, patutlah di kampung kami tiada air. Patutlah banyak kampung tak ada air. Rupanya ramai orang pencuri. Aduh, pencuri. Tapi kita tak tahulah. Kita belum tahu lagi dia ni pencuri ke tidak. Tapi yang jumpa ni 44 juta ringgit ditemui di pejabat dan rumah. Kenapa ada 44 juta ringgit di pejabat dan di rumah? Kenapa yang tak kasih masuk dalam bank? Apa yang takut? Mahkamah Seksyen di Kota Kinabalu diberitahu bahawa wang tunai melebihi 44 juta ringgit. Punya banyak. Gila, nak buat apa dengan 44 juta ringgit tunai ni? Ditemui di pejabat dan di rumah. Di pejabat pun ada, di rumah pun ada bekas pengarah Jabatan Air Sabah JANS, iaitu Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib. Perkara itu dimaklumkan oleh Ketua Pasukan Serbuan nombor 8 Hishamuddin Muhammad Esa, 49 tahun, semasa pemeriksaan oleh Timbalan Pendakwa Raya DPP Mahadi Abdul Jumaat. Hishamuddin memberikan keterangan itu sebagai saksi pendakwaan ke-40 di hadapan Hakim Abu Bakar Manat dalam perbicaraan untuk skandal rasuah terbesar di Sabah itu. Beliau berkata lebih 23 juta tunai ditemui semasa di serbuan di pejabat Awang Tahir, AG Tahir, pada 4 Oktober 2016 di Wisma Muiz. Bayangkan di pejabat ada 23 juta ringgit. Aduh, banyaknya. Yang hairan di pejabat tu, staf dia tidak tahu kah? Macam mana duit 23 juta itu ada di pejabat? Waktu orang bagi duit itu orang tidak nampak kah? Ini lagi syok. RM62.500 ditemui dalam beg bertanda Tahir di meja Awang Tahir. 62,000 di meja. Wang tunai selebihnya ditemui di 3 lokasi lain di dalam bilik pantry. Di pantry, di sofa dengan 3 tempat duduk, kabinet TV serta kabinet kayu. Katanya sambil menambah bilik pantry itu berada di belakang meja Awang Tahir. Beliau turut memberi keterangan bahawa setiap bungkusan wang di antara RM50,000 dan RM100,000 dan hanya Awang Tahir yang mempunyai akses ke bilik pantry di pejabatnya. Bilik pantry itu adalah bilik dengan papan tanda go away di pintunya, di mana timbunan wang tunai dipercayai ditemui dan dirampas oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Hishamuddin turut memberitahu pada hari yang sama lebih daripada 21 juta ringgit ditemui ketika pasukannya menyerbu rumah Awang Tahir di Sembulan. Menjawab satu soalan lain, beliau berkata lebih 8 juta ringgit ditemui dalam sebuah bilik di tingkat 3 rumah itu. Beliau turut berkata 86 jam tangan berjenama dan mewah serta 921 barang kemas turut ditemui di rumah berkenaan. Saksi itu selanjutnya memberi keterangan bahawa pasukannya kemudian menemui wang tunai 9 juta ringgit dan 4 juta ringgit Malaysia masing-masing di dalam kereta Mazda dan Mercedes-Benz. Kira-kira 9 juta ringgit ditemui dalam sebuah kereta Mazda. Wang itu dimasukkan ke dalam beberapa beg yang disimpan di dalam bonet kereta. Ketika itu kereta diparkir tidak jauh dari pagar rumah yang diletakkan di luar pagar rumah. Sebanyak 4 juta ringgit lagi ditemui di dalam sebuah Mercedes-Benz. Wang itu dimasukkan ke dalam beg dan dimasukkan ke dalam bonet kereta, katanya. Dahsyat tak dahsyat? Sila komen. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.